Kita nak ambil kesempatan untuk terima kasih kepada sekolah. Walaupun guru-guru tu diberi amaran, tapi pihak sekolah masih meneruskan acara kerana ini memberikan penghormatan kepada Menteri Besar, menyelesaikan masalah tanah mereka dan juga sumbangan. Dan oleh demikian kita kena teruskan masalah projek pembangunan ni, dan ini dijelaskan oleh Menteri Besar tentang dasar Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat dalam isu pendidikan semua sekolah di negeri Selangor. Dasar kita dalam bidang pendidikan dalam Pakatan Rakyat ialah untuk memberikan kesempatan mutu pendidikan bagi semua yang layak. Dan bagi pelajar-pelajar baik Bumiputera ataupun Cina atau India yang agak miskin, maka kita berikan usaha untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan mereka. Tapi membantu pendidikan mereka jangan sehingga menyekat anak-anak yang pintar. Our policy is quite clear. Our focus is quality education for all. It does not mean that we're going to ignore the marginalized, the poor, which means a form of affirmative action for the Bumiputras, for the poor Chinese, Indians, Ibans, Kadazans would continue. But it must not be done at the expense of standards, which means those students, be it Chinese, Malay or Indians, who excel in their studies must be given their rightful place in the university. This policy has been made very clear. Saya ingat Timbalan Menteri kurang cerdik lah, sebab ini soal pendidikan. Hak semua sekolah, termasuk sekolah Sin Ming, untuk mendapat bantuan. Ini bukan bantuan dia peribadi. Kalau bantuan Timbalan Menteri peribadi, dia boleh tahan. Ini wang rakyat, dan kita telah janjikan jangan perbodohkan guru-guru atau ibu bapa sekolah Cina. Jadi oleh demikian saya ingin nasihatkan kepada dia, teruskan dengan bantuan kepada semua sekolah yang dijanjikan. I think it is absurd and irresponsible on the part of the Deputy Minister to threaten schools in this manner and to treat Chinese schools as part of the MCA outfit. This is the right, their right, the right of parents, rights of children. Don't condemn children because you have lost the support of the Chinese community. Kali ini akan mengenai perkara yang dibuat oleh BPR hanya untuk melicinkan usaha ini. Saya hanya meminta peguam saya membuat kenyataan sebab kenyataan saya boleh jadi digunakan untuk hal-hal mahkamah kalau perlu. Jadi oleh sebab itulah saya hanya membenarkan peguam saya untuk membuat kenyataan. Saya nak tambah, kenyataan Datuk Mas Said atas nama Suruhanjaya Anti Rasuah itu kenyataan politik. Suruhanjaya Anti Rasuah belum ada pendakwaan. Kalau melibatkan orang Pakatan Rakyat, dia nampak bukan main garang. Tetapi puluh ribu juta yang dilesapkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, tidak ada siasatan dan tidak ada kenyataan. Malah seperti mana disebut oleh peguam, kes yang dibawa oleh Suruhanjaya Anti Rasuah dan BPR sebelumnya mengenai kedudukan Abdul Ghani Patel dan Musa Hassan, kenyataan Badan Pencegah Rasuah ketika itu hanya kita telah serahkan. Tetapi bila datang pada pemimpinan, belum apa-apa sudah dibuat hukuman. Itu pertama. Yang kedua, siapa Khair Taoyo nak bercakap soal rasuah? Puluhan laporan mengenai salah laku beliau semasa Menteri Besar Selangor. Soal tanah, soal kontrak,
soal tanah diberikan kepada orang tertentu. Laporan, puluhan laporan dikemukakan. Mana siasatan? Siapa dia Khair Toyo untuk membicarakan soal rasuah di negeri Selangor? Tasik Khalid dilibatkan soal 46 ekor lembu ke Bandar Tun Razak yang dia tak ambil dan dia tak makan. Diserah kepada masjid dan kepada surau di Bandar Tun Razak. Saudara, oleh demikian jangan kita terperangkap dengan mainan politik orang-orang seperti Khair Toyo. Untuk memenangkan dia dalam Pemuda UMNO, dia dapat sokongan dari Suruhanjaya Anti Rasuah. Ni soal Bukit Lanjan, Elizabeth Wong. Ni yang polis sibuk ni, dia ni boyfriend dia, ex-boyfriend ni apa dia? Siapa yang kalau dia suspek seorang bernama Awang, dia tanyalah. Awak polis diberitahu kau tu ex-boyfriend. Ya. Tujuannya ialah untuk memberi gambaran yang kurang baik. Siasat je cara profesional. Sejak bila polis duk siasat orang tu ex-boyfriend, ex-lover, ni kerja dia apa? Sepatutnya polis buat siasatan profesional. Saya tak tahu sama ada orang tu terlibat atau tidak. Saya tanya Elizabeth Wong, Elizabeth kata dia tidak tahu siapa yang ambil dan siapa yang hebahkan. Jadi soalnya kalau polis siasat cara profesional. Ini semua jadi macam corong-corong UMNO belaka. Nak bagi gambaran begitu rupa. Saya tidak mahu hukum, saya tidak tahu. Siasat ialah panggil orang siasat. Jangan ugut orang. Jangan awal-awal lagi dedahkan dia tu suspek dan umumkan kepada semua orang ramai. Dan dedahkan pula dia tu bekas boyfriend lah, girlfriend lover. Tapi bila mari kes Altan Tuya, tak disebut pula kaitan dengan Datuk Seri Najib ke, Datuk Razak Baginda, tidak disebut. Tapi kalau kena dengan orang Pakatan Rakyat, segera. Apa beza dia dengan kes bunuh Altan Tuya dengan kes ini?